Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana salesman terbaik dunia? Dalam Guinness Book of Record, Joe Girard adalah salesman yang terbaik dunia. Dia dapat menjual banyak. Dia dapat menjual kereta yang banyak. Dianggarkan jualan dia boleh jual 6 biji kereta ke 18 biji kereta satu hari, sampai dia diiktiraf oleh Guinness Book of Record salesman terbaik dunia di Korea Utara, di Amerika Utara, Dia telah menjual 95% kenderaan di Amerika Utara seorang diri, lebih berbanding dengan orang lain. 95% adalah dia jual, yang lain itu orang lain. Maknanya hebat dia jual. Dia bagi tip dan dia tulis buku. Antara tip dia ialah dia mengatakan bahawa apabila kita nak menjual ini, kita kena kenal customer kita dan kita kena layan customer kita sebagai seorang manusia. Sebab dia kata kebanyakan salesman dia fikir customer dia nak barang murah. Kemudian salesman akan menjual dengan mendapat komisen sangat sedikit. Kadang-kadang dia menjual modal. Itulah mindset kebanyakan salesman. Tapi pada Joe, mindset dia ialah dia layan customer sebagai seorang manusia. Sebab dia kata untuk menjadi salesman yang berjaya, kita kena create pengalaman yang manis di antara kita dengan customer. Dan kita tidak perlu bakat. Kita cuma perlu create pengalaman yang manis kita dengan customer, pengalaman yang happy, yang mengembirakan, menyeronokkan. Itu yang kita perlu buat. Dan kita kena kerja bersungguh-sungguh. Apa yang dibuat oleh Joe ialah, kalau salesman lain menunggu customer, Joe call customer. Joe cari customer, call customer, dan Joe akan berbincang dengan customer. Dia akan set mindset pada customer, sebab dia tahu customer ini bekerja keras simpan duit untuk beli kereta. Dan sudah pasti customer ada tujuan dia. Dia kenal pasti apakah tujuan customer untuk membeli kereta. Lepas dia dapat kenal pasti tujuan, dia akan bagi cadangan, beberapa cadangan kepada customer untuk membeli kereta yang sesuai. Selepas membeli kereta, dia akan pastikan customer ni tidak putus hubungan. Dia akan call, dia akan bagi surat, dan dia akan sentiasa ada connection dengan customer. Itu yang dia buat, dan dia pastikan customer tu gembira sebelum membeli, semasa membeli, dan selepas membeli. Itu yang dia buat. Yang kedua ialah Joe Girard berkata dia pergi ke tempat orang meninggal. Ni konsep 250 orang. Yang kedua adalah konsep 250 orang. Dia pergi ke tempat orang mati ataupun tempat orang meninggal. Dia tanya direktur tempat itu, berapa orangkah satu orang meninggal, biasanya berapa kad dia akan buat, biasanya berapa tetamu yang hadir. Direktur tempat meninggal itu bagi tahu seramai 250 orang. Biasanya satu orang meninggal akan datang 250 orang untuk nak melawat orang meninggal. Kemudian dia pergi lagi ke tempat perkahwinan. Ada dua pasangan mempelai, pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Dia tanya catering, berapa orangkah keluarga pengantin perempuan yang datang, dan berapa orangkah keluarga dan kenalan pengantin lelaki. Catering bagi tahu seramai 250 orang belah perempuan
dan seramai 250 orang belah lelaki. Jadi dia buat kesimpulan bahawa setiap manusia dia ada 250 keluarga ataupun kenalan dia. Jadi kita jangan bagi pengalaman buruk walaupun satu orang, sebab di belakang dia ada 250 orang. Kita kena pastikan setiap pelanggan kita mempunyai pengalaman yang manis, gembira, seronok. Jangan ada pengalaman sedih. Sebab satu orang di belakang dia ada 250. Kalau kita menyakitkan hati satu orang, maknanya kita sudah kehilangan 250 potential customer. Jadi kita kena hati-hati. Yang ketiga ialah Joe menggunakan konsep referral. Apa yang Joe buat ialah apabila orang beli kereta dia, dia akan tinggal dia punya kad. Dan dia bagi tahu kalau boleh kenalkan orang lain kepada dia, dia akan bagi $50. Pada tahun 60-an, $50 sangat tinggi. Mungkin bersamaan dengan 1,000 pada zaman sekarang. Jadi dia bagi tahu kalau dapat jual, dia akan bagi $50. Itu dipanggil konsep referral. Dan dia juga mencari, sebab itulah dia nak pastikan setiap customer dia puas hati supaya dia dapat referral. Dan dia juga bagi komisen kepada orang-orang yang berpengaruh. Contohnya tukang gunting rambut, orang yang bagi loan kepada orang lain, ataupun kedai-kedai yang mempunyai pengaruh, dia akan bagi kad dan dia bagi tahu konsep referral dia. Dia akan bagi duit $50. Apabila dapat close case, sebelum dia dapat commission, dia dah bagi $50 kepada orang tersebut. Dan apa yang dia buat, dia akan pastikan ramai orang akan perkenalkan kepada dia. Setiap hari dia akan call, dia akan tanya khabar untuk dapat referral. Setiap hari dia sibuk buat benda tu. Sibuk cari orang, bagi kad, bagi referral, bagi commission, dan dia sibuk untuk nak bantu orang. Apabila dia buat macam tu, orang akan seronok. Apabila orang seronok, orang akan bagi lagi referral kat dia. Sebab itulah dia boleh jual kereta, kadang-kadang dia boleh jual 18 biji satu hari. Satu orang manusia di Amerika Utara boleh jual 95% kenderaan berbanding dengan semua salesman yang ada di Amerika Utara. Dan antara tips dia lagi, dia kata kita kena sebut nama customer kita. Apabila kita bercakap, kita kena sentiasa sebut nama dia. Apabila orang kita sebut nama, orang akan seronok. Jadi kita kena sentiasa sebut nama dia, sentiasa tanya khabar, sentiasa bantu dia dalam apa sahaja kehidupan dia, supaya kita masuk dalam kehidupan dia dan dia ada pengalaman dengan kita. Dan tips lagi yang dia bagi ialah kita perlu fleksibel. Apabila kita nak close case, kita kena fleksibel. Kita kena sesuaikan dengan orang tersebut. Kita jangan terlalu strict, dia kata. Kita kena fleksibel sebagaimana kita nak makan kacang. Kita tak boleh buka dengan keras ataupun terlalu lembut. Kena fleksibel. Itu yang dia buat. Dan yang terakhir sekali, apa yang Joe buat ialah Joe pastikan setiap klien dia ada tujuan, dan dia akan fokuskan kepada tujuan klien dia supaya klien dia puas hati dengan apa yang dia bagi
kena dengan tujuan klien dia. Klien dia yang buat keputusan, dia cuma bantu. Dan dia kata dia tidak pernah memaksa klien dia. Sebab apabila kita ingin menjual, kadang-kadang makan masa. Kita jangan memaksa, kita kena bersabar. Apabila kita bersabar, dia kata seolah-olah macam kita tanam pokok. Satu hari pokok akan ada yang membesar. Mungkin setengah pokok itu akan mati, tapi dalam banyak-banyak pokok yang kita tanam, satu mungkin membesar dan membuahkan hasil. Jadi bersabarlah. Mudah-mudahan kita akan dapat apa yang kita impikan. Tapi kita kena berusaha setiap hari seolah-olah menanam pokok. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.